Hi guys, how you guys doing? Hello. Hope you guys are doing alright. So today we are going to start our. Let me pin. Hi. Pin it. Yep, it's already there. Welcome to the Front Camera Perspective episode number 5. So today we have Aisar Khalid on board. So Aisar will request to me anytime soon, I guess. And the topic for today is understand, aim, and shoot. So rasa kita akan cakap pasal apa? The topic is understand, aim, and shoot. What are you guys think that we are going to talk about? Yeah. So if you guys have any questions regarding the topic, you guys boleh ask in the comment, and also you guys boleh tanya dekat comment box that have a that question mark, I guess. Hope you guys are doing alright. This is like the 30th hari ke-33 kita dah di dalam RMO or this PKP. Hello, how you guys doing? Okay, sebelum kita start, kita jawab lah sikit-sikit. Okay, kenapa harimau suka makan daging mentah? Kenapa harimau suka makan daging mentah adalah disebabkan harimau tak pandai masak. Kalau harimau pandai masak, dia dah start makan yang tak mentah, guys. Sebab yang mentah dan dengan yang tak mentah lagi sedap. We all know that. But some part of some people likes it raw. I'm doing alright, good. Alhamdulillah. I mean, I'm doing good, but could have been better. But it's just like the urge of me wanted to go out is super high. Waalaikumsalam, guys. How you guys doing? I not wearing any caps today because I don't feel like wearing it. I don't feel like wearing my cap, and that's the reason why I just Hi, kalau korang ada any questions or korang ada apa-apa soalan yang nak tanya dekat Aisar or Nadi regarding this topic, which is understand, aim, and shoot, you guys can let me know or Aisar know, okay? Hi Lucky Fighters. Okay, sebelum kita start juga, I'm just gonna give you guys a teaser for next week, because next week the front camera perspective is going blue tick. The front camera perspective is going blue tick next week. So kita ada 2 orang tetamu jemputan that has a blue tick. So korang give it a guess. One is entrepreneur / director, and another one is fashion designer. Yeah, man. Kenapa gajah tak boleh terbang? Sebab gajah boleh terbang. Dambu terbang. Dambu terbang, guys. Okay, guys, I'm just waiting for Aisar. I'll wait for him, and we're gonna start our conversation later on. I don't know, you guys give it a guess, okay?
I don't know. I tak boleh beritahu sekarang. But what I know, it's blue tick. Both of them are blue tick. So yeah. Yo, Aisyah, can give you a request, man. Nanti kita boleh sembang-sembang sekali. Let's go. Yep. Waiting for him. Assalamualaikum. Hey, waalaikumsalam. How are you, brother? How are you? I'm good, man. How are you? Sihat eh? How are you doing? Alhamdulillah. Okay. Dah Finally zero remaja, guys. Ya, macam tu. Power lah. Awak tu pun, awak lagi hebat dah berlakon dengan Michael Ang dah. Alamak. Sihat eh? Boleh? Alhamdulillah, Reza. Thank you Yo. so much for hooking me up, bro. Tak ada hal. Sedap tak? Sedap. Serius. Aku dah Kau bilang jujur, tadi jujur. Kau jujur dulu. Sumpah, aku tak tipu kau. Serius. Sebab aku memang suka manis tau. Tak tahu lah. Sebab mak aku kata manis. Aku suka. Sebab target aku budak-budak. So bukan orang tua. Kena lah manis. Betul. Okay, Zah. Join start. Aku buat Boleh? benda ni like every week aku ada Okay. buat like macam sembang dengan influencers and stuff. So this week is your turn lah. Siapa yang kau dah pernah live sekali? For now aku dah pernah dengan 2 finalis remaja, lepas tu dengan Imran, dengan Haris. Haris Anwar, Okay lah, Imran. that's good. Final bila tak tahu? Oh, tak tahu lagi. Itu Faham, mungkin aku rasa dalam lepas puasa kot. Aku rasa Lepas puasa lepas puasa Lepas Raya kot. Mungkin aku pun tak tahulah macam mana diorang buat benda ni sebab no large gatherings after 6 months kan. Betul. Tak, mungkin ada orang yang yang baru masuk dalam ni mungkin aku tahu lah, ramai orang tahu kau kan. Tapi like kalau don't know you, mungkin kau boleh macam introduce yourself first ke apa-apa ke. Hai guys, ada yang tak kenal saya ke? Cik. Nama saya Aisyah, and I'm 20. Okay, macam mana I boleh kenal Nadir last year KL Fashion Week Yup, KL Fashion Week last year. KL Fashion Week kita orang jalan sama-sama. So I perasan Nadir. Saya tak tahu pula dia sampai final hero remaja. So macam okay, bagus lah. Kawan-kawan aku macam ni. Kira kau pandang rendah kat aku ke macam tu tak? Tak ada lawan ada. Tak, okay, kau okay. Okay, tidur Okay. sebelum masuk, you guys boleh tanya Yeah. any question dekat Aisyah kalau korang nak tanya, there's doubts or anything yang korang nak tahu pasal Aisyah, korang boleh tanya, nanti Nadia just let Aisyah know and Aisyah boleh jawab lah soalan korang. Tapi Aisyah, we all know kau is a, you are an entrepreneur, YouTuber juga. And at the same time kau actor. Kau memang dah plan career kau as in macam mana kau nak go with the, like kau memang nak jadi in front of the cameras ke benda ni memang just go with the flow? Okay, good questions. Okay, sebenarnya kan, aku tak plan pun aku boleh, macam aku tak sangka pun aku boleh sampai followers aku sampai macam tu. Apa yang aku buat ni sebenarnya, okay, dulu sebenarnya aku main bola. Okay, aku cerita macam mana yang aku boleh naik boleh naik. Sure, let's go. So, aku start form 5, start pada form 5 kot. Okay, aku pindah kat sekolah sukan, aku main bola dulu. So macam kalau macam kita main bola kan. So macam sekolah aku sekolah sukan. So maknanya macam aku banyak pergi ke sekolah-sekolah lain. So macam from that macam dapat engagement belah sana, Oh, faham. Kira kau dah start playing social media ni lama? Lama juga start pada form 4 macam tu lah. Oh, faham. Macam tu. Lepas tu kenalah social media ni, kita kena rajin lah. Kita kena rajin buat konten, benda apa yang orang suka kan. Macam tu lah. Faham. So benda ni kira kau pun tak nampak it's coming lah. Kau pun tak tahu yang benda ni kau macam ni kau kira tak plan lah. Sebenarnya benda ni aku tak plan pun, tapi macam mana sebab aku rasa tiba-tiba macam okay lah, macam start pada dulu like macam time form 5 aku dah start dapat macam review from IG shop apa semua kan. So aku fikir macam mana aku nak growkan benda ni kan, aku nak grow. So aku buat konten-konten yang menarik orang, and then at the same time aku boleh
macam aku boleh at the same time aku pergi casting. Lepas tu macam aku dah ada followers yang kuat. Lepas tu bila masa aku dalam masa yang sama, macam contohnya aku nak pergi, contoh macam hari tu aku pergi casting kan, Michael Ang kan. So macam okay, aku dah ada followers yang macam boleh tahan kuat lah, tak ada kuat mana pun. Okay, tapi that's a lot. That's good, man. 300 okay lah, kira okay lah kan. Untuk kau yang for you know like boleh dikatakan yang baru nak masuk dalam industri seni. And then lepas you tu are, wait, that's good. That's pretty good, man. So good. Lepas tu contohnya macam okay, lepas aku fikir balik macam mana aku nak berkembang kan. So aku kena buat sampai bila aku just macam contohnya aku nak makan macam duit review sahaja, sampai bila benda tu kan. So aku fikir macam benda apa yang aku boleh buat untuk aku grow. So macam tu okay, aku start belajar acting, aku training seorang-seorang malam-malam kan depan cermin, kita bercakap, kita training hosting kan. Lepas tu and then macam okay, ni aku nak cakap sikit, kalau mana-mana yang macam yang belum macam orang kata macam baru nak start nak menaik kan. Sebenarnya social media ni you kena rajin. You kena rajin buat content dan sebagainya. So macam okay, aku nak grow, aku pergi kelas acting dan sebagainya kan. Okay. And then tiba-tiba one day macam okay, aku dapat job from Michael Ang kan. Dapat job from Michael Ang and then aku fikir balik. Yang kau dapat tu memang kau pergi casting. Yes, dekat Astro. Aku pergi casting tu, aku pergi casting tu before Hero Remaja. Casting tu before Hero Remaja. Lepas tu tapi kau punya itulah macam you know that rezeki that you had before di rumah tu kau try, lepas tu tiba-tiba kau dapat, which is I think it's a good drama though. It's a big drama kan. Big drama juga. Aku duduk kat Perak 2 bulan weh. Dah macam apa Perak koma aku tak faham. Setelah kau syuting kat Perak kat Perak 2 bulan. Kat mana? Dekat Ipoh. Ipoh. Kat Ipoh. Itulah. Itu pun one of the thing yang untuk kau dapat you know that connection between other connection kan. Lepas tu dalam masa yang sama aku fikir macam apa benda yang aku boleh buat selain aku daripada acting, selain aku daripada macam main dekat IG punya review dan sebagainya kan. So aku buat Safwan Nazri, Hidup Aisyah. Safwan. Okay. Safwan. Lepas tu aku fikir apa benda yang aku boleh buat selain daripada benda ni. Lepas tu aku start lah aku punya business Horny Jagung. Sebenarnya business Horny Jagung ni pun aku tak adalah aku macam fikir aku nak buat macam gila-gila tau. Lepas tu macam aku fikir last year ada one event Absolute, kalau nak tahu Absolute kan. Okay, dia founder kenal band Ali tau kan. Lepas tu macam dia fikir Aisyah, kau tak nak buat something ke? Macam kau aku bagi kau tapak, kau just kau berniaga lah apa kau nak berniaga kan. Faham tak? Lepas tu aku fikir balik macam mana aku nak aku fikir apa benda aku boleh buat. Aku tak tahu macam mana aku boleh terfikir nak buat Horny Jagung lah apalah. Aku pun that is one of the question that aku nak tanya juga macam like out of all kau boleh berniaga, macam boleh berniaga hotdog or anything, macam mana kenapa kau pilih air jagung? Tak tahu ada sebab kau suka air jagung ke apa ke? Aku tak adalah suka lah. Masa aku tak adalah suka gila-gila, tapi macam sedap jugalah. Tapi satu lagi benda tu macam lain daripada lain sikit. Kalau macam air mangga dekat event tu terlampau banyak. Faham tak? So satu lagi kalau macam benda yang masak-masak ni kos dia agak tinggi sebab nak perlu beli fryer, perlukan beli macam-macam kan. So kalau macam air ni dia ingredient dia tak banyak sangat. So macam aku just perlukan blender saja. Faham tak? Lepas tu aku fikir dekat event tu boleh tahan juga ni. Lepas tu aku fikir why not aku macam like teruskan je kan. Aku teruskan je sekarang. Lepas tu macam every event aku masuk. Tapi sebenarnya buat bisnes ni bukan senang. Bukan setakat kalau you ada followers, you boleh buat bisnes. Faham tak? Sebenarnya bisnes ni perlukan strategi juga. Faham tak? Betul. Bukan semestinya kalau follower kau bermilion-milion tapi kau punya bisnes laju gila babi. Takkan? Sebab kita nak kuatkan branding tu bukan branding nama kita. Okay, cuba apa yang aku tengah buat sekarang ni, aku tak nak nama, contohnya kayak aku buat brand Horny Jagung aku kan. Aku tak nak orang kenal Horny Jagung ni sebab aku. Kau faham tak? Faham? Or kau nak not because of you that people wanted to buy, tapi yes. Sebab tu macam before ni macam ke event macam okay, macam mula-mula aku start lah kan.
Mula aku start macam aku ada baru ramai. Aku tak ada tak ramai. Faham tak? Oh, faham, Okay. faham. Lepas tu Kira start itu maksudnya kira orang datang nak beli sebab nak sebab jumpa aku. kau. Kiranya macam baik aku cakap Aisyah jagung lah, bukan Ori jagung. Macam tu lah. Kau. Kau faham tak? Macam tu lah. Betul. Betul lah kan? Betul, Lepas tu betul. apa yang aku fikir lah macam setiap kali event aku fikir apa benda yang aku boleh buat untuk menarik orang. So okay, contohnya ibarat ada dalam 200 kedai dekat dalam event tu. Apa yang membezakan kita punya tapak dengan tapak yang lain? Faham tak? Contohnya kau cuma tapak sama je. Tiba-tiba aku baca bendera. Tapak aku dah macam orang tengok. Betul tak? Sama je. Faham tak? Kita nak buat something yang different lah. Betul, So aku belajar macam mana nak marketing sikit. Kita buat marketing, kita bagi semua orang Aku bagi kau. Marketing. Tu yang ada tu guys. So, Nampak? beli, Pusing-pusing sikit. Brand tak ada. Brand? Mana brand dia? kita dapat brand. Serius lah? Aku rasa kau punya yang brand dah habis kot. Lah, hai. Staff aku tak bagi tahu. Kau ajar. Tak apa. Sorry doh. Isi still sama. Aduh, hai. Tak apa. Next time aku bagi kau yang ada brand. No worries. Tak apa kan. Macam kau dah banyak tau. Macam aku dah tengok Instagram kau, kau dah buat macam like YouTube content. Kau buat benda ni. Lepas tu kau macam berlakon juga. And then macam mana kau bahagikan masa kau tu like you can do all of these things. Macam it's kind of impress me tau sebab kau umur 20, lepas tu kau dah start your own business, lepas tu kau dah start berlakon and YouTube pun kau still buat juga. So benda ni memang start daripada minat kau. Minat. Betul, minat tu kena ada. Lepas tu before ni pun aku macam tunggang langgang juga benda ni. Benda ni sebab kita perlukan disiplin tau benda ni. Kita perlu manage time kita macam hari ni aku nak buat apa. So macam aku sekarang pun macam everyday aku akan tulis kat board aku macam besok ni aku nak buat apa. So aku macam apa benda yang aku nak buat dalam masa pagi ni aku bangun aku nak buat apa, tengah hari aku nak buat apa, faham tak? Faham. Nak main game tu boleh main, cuma macam ada free time sikit kau boleh nak main sekejap, faham tak? Nak release kita punya tension kan. So macam aku fikir macam macam mana aku nak increase lagi aku punya income, aku punya engagement. So that's why aku start YouTube juga sebab ramai juga yang main kan. So macam satu lagi kalau aku nak bagi sikit tips kan dekat kalau korang, kalau siapa-siapa yang nak main YouTube ni bukan satu platform yang senang tau. Memang susah gila. Sebab apa? Sebab sebenarnya kan kalau kita tak famous dekat Instagram pun kita akan sebab YouTube ni dia ada dia punya engagement tersendiri tau. Sebab tu macam kalau kita tak punya followers yang banyak kat Instagram pun kita still boleh main dekat YouTube. Sebab YouTube ni dia ada dia punya engagement tersendiri tau. Tapi aku rasa kan macam there's a lot of people cakap yang macam YouTube ni kau boleh buat sekadar side business. Itu business. So apa kau perception orang terhadap that people yang pandang benda tu. Aku salah benda tu sebab bagi aku kalau siapa yang buat benda ni, kalau macam siapa yang buat kalau YouTube tu siapa yang buat main-main memanglah tak pergi. Siapa yang buat benda ni main-main bolehlah jadikan benda ni side income. Tapi kalau siapa yang betul-betul mendalam pasal YouTube ni memang aku rasa tu full time dia. Kau faham tak? Faham. Tapi aku rasa siapa je tak tengok YouTube, kau faham tak? Betul. Semua orang tengok YouTube. Every day boleh katakan sekarang generation sekarang every day memang hari-hari orang akan tengok YouTube. Betul? Then, aku believe yang YouTube ni dia bukan yang kau buat YouTube lepas tu kau nak income serta-merta dia tak dapat macam tu. Tak boleh bro. Tak boleh. Itu yang susah aku rasa. Susah bro. Kan? Tapi macam aku tak tahu benda ni personal ke apa. Aku just tanya kalau kau nak jawab. I mean like from your side kau rasa kau dah buat income through business, YouTube ke belum? Aku good news lah sebab aku baru dapat sekarang subscriber aku dah 5,000 lebih. Aku baru start 2 minggu lepas kan. Aku baru dapat verify from YouTube, maksudnya macam untuk dapat dia sebenarnya bukan terus dapat duit benda ni sebab dia perlukan like macam aku rasa 4,000 lebih subscribers. Lepas tu dia perlukan dia ada watch time hour macam berapa jam orang tengok kau punya ni baru kau boleh verify untuk dapat duit. Faham. Dia bukan macam kau buat tu dapat duit, tak boleh.
Dia ada consequences dia juga. Dia ada consequences dia. So susah lah benda ni. Sebab aku dah minggu lepas sampai sekarang tak dapat pergi. Orang kata dah sebulan sebab ramai gila yang benda ni orang buat. So kita perlukan rajin lah benda ni. Faham tak? Betul. Ya, lepas tu satu lagi macam aku punya bisnes warung jagung ni kan. Sekarang ni kan macam okay, aku kan macam start kan, aku macam fikir. Aku jenis macam aku tak boleh macam aku nak duduk rumah je pisang gila tu, aku tak boleh duduk rumah sangat. So aku jenis macam apa benda yang aku boleh fikir sebab ya macam kita kan keluarkan modal dah banyak apa semua kan. So before ni kan kita main event, tiba event ni start the whole year, betul tak? Tahun ni mana ada event dah, betul tak? So aku fikir macam mana takkan aku punya stok semua kat dalam store tu, kau faham tak? Aku dah kena keluarkan benda tu sebab benda tu modal, betul tak? Lepas tapi kalau macam contoh macam sekarang kalau macam COVID ni tak ada, kau memang ada manager dekat bazar? Tak ada, aku tak main bazar sebab aku target aku lain. Sebab aku bukan target aku ke bazar. Aku bagi contoh ibarat macam absolute chocolate apa semua kan. Diorang tak ada main kat bazar sebab diorang target higher level sikit. Sebab contoh ayah aku satu RM10. Aku tak boleh nak jual kat bazar RM10, kau faham tak? So macam aku target ke arah macam Ayu, kau faham tak? Ke arah macam yang tinggi ke arah sikit lah. like events and festival lah banyak. Macam tu. Lepas tu aku fikir macam mana apa yang aku boleh buat. Dah lah tak ada bazar pula tu, tak ada apa-apa kan. Aku fikir macam mana aku nak ni. Lepas tu aku try lah buka COD. Tapi aku try buka COD tu aku pakai IG ni jagung. Aku tak buka pakai aku lagi. So aku nak tengok macam mana kuat ke tak. Orang kata suara nadi double. Tak, okey. Okay. So dari segi konsistensi kau nak buat YouTube channel tu, ke kau rasa macam pendapat kau kalau buat as a hobby, kalau contoh orang nak buat biasa-biasa saja, kalau nak buat as an income, rugi lah kalau buat nak main-main. Contohnya kalau kita nak buat something, okay, contohnya kalau kau try satu awet tu kan, kau nak try dia, kau nak dapatkan dia, tapi kau macam sambil level orang lain dapat, kau faham tak? Faham. Macam tu lah, kena lah buat something tu macam buat sampai habis, faham tak? Kalau macam buat setakat kau buat main-main macam rugi jugalah sebenarnya. Sebab tu membazir masa lah. Aku rasa Audio kau ke? Please check your audio. Tak tahu lah. Hello? Aku dengar okey. Cuba call kau. Hello. Sekejap Elok je suara Nadia asal yang lain kata double. Aku tak tahu. Kau dengar suara aku elok kan? Aku dengar suara kau elok. Aku dengar suara kau pun elok. Okay. Kalau nak dah serang guys pergi babat cepat. Okay, dari segi kau punya throughout your whole journey kan, dari segi surrounding dan kawan kau rasa main peranan tak benda tu? Kau tu. Okay lah, senang cerita kan. Aku nak cerita macam kisah aku dulu lah. Kisah aku dulu macam macam lepas aku SPM kan. Lepas aku SPM sebab dulu macam kawan-kawan kita macam area perumahan kita, betul tak? So macam kita macam kalau macam jenis kawan-kawan kita yang macam suka main-main kan, diorang everyday macam aku dulu macam after SPM macam tak tahu buat apa, everyday lepak mamak main ML. Betul. Sampai daripada lepas isyak sampai ke subuh weh. Dia ikut kawan lah sebenarnya benda ni. Benda ni pengaruh kawan adalah sangat kuat lah. So lepas tu aku fikir balik dan nak dekat setahun aku macam tu, aku fikir balik ni tak boleh jadi bro. Ni tak boleh jadi. Lepas tu aku fikir balik, aku kena keluar daripada negatif punya vibe tu kan. Daripada surrounding aku yang negatif ni, aku cari ke yang mana boleh membuatkan aku something, you know. Yang boleh bagi aku ilmu. So aku dekat lah dengan kawan-kawan yang macam okay, dia ni ada ilmu bisnes, aku boleh kawan dengan dia. Dia ni ada macam okay, ada macam mau buat followers, aku boleh kawan dengan dia juga. Lepas tu but don't take advantage lah to people out there yang kalau korang rasa betul juga. Because you nak rapat dengan diorang, lepas tu you nak something from them. Tak. Yes, betul. Thinking of yourself yang kau kena pergi rapat dengan dia and kau build together. Yes, betul. Kita boleh pergi kat someone tu tapi dengan niat kita ada something yang dia. Tak boleh lah macam tu. Kita kena be professional lah. Itulah. Yeah, I can see that. Yeah. I mean kalau macam kau dah buat throughout the whole journey kau buat business ataupun kau buat YouTube content ni, ada tak yang time yang kau rasa kau up? Memang ada lah. Biggest factor lah yang macam you know
yang nak buat kau lagi push forward and tak nak kau tak give up? Big Y lah. Hmm. Okay lah, sebenarnya Big Y aku family lah memang lah. Setiap orang Big Y dia family masing-masing lah kan. Betul? Because they want to prove to their family, right? So macam dalam masa yang sama, contohnya kalau macam ayah aku ada bisnes sendiri juga tau. Tapi macam it runs in the blood lah. Okay, tapi aku bukan dalam bisnes ayah aku, kau faham tak? Okay. Sebab aku tak suka sangat bisnes ayah aku, sebab bisnes ayah aku dia more main to construction. Construction kan. Pasal aku jenis tak minat sangat lah. Tapi macam kadang macam ayah aku jenis ayah aku ni, dia macam selalu push kita orang tau. So macam okay, aku ada 3 adik-beradik, dua abang aku kerja dengan ayah aku dah sekarang. Sebab dorang kena take over kan. Kau tak siapa nak take over, takkan nak bagi orang luar, betul? Tapi macam aku ni aku lari sikit lah sebab aku tak minat kan. So aku cakap elok ayah aku macam aku tak minat. Ya mula-mula memang dia marah sebab dia kadang dia tak percaya kat kita kan. So macam dalam masa sama walaupun ayah aku marah, aku buat juga. Itu macam mana bagi aku kan, dia it's either kau dengar cakap ayah kau ataupun kau convince dia. Yang cara kau ni kau convince dia yang kau boleh buat benda lain dan dia boleh buat after that. Yes, betul. Cuma kita kena tahan mental lah, Betul? Mental kita akan koyak lah tu je lah. Tapi tahan lah sebab one day kau kena buktikan kat dia juga. Yang you can do something. Ya, betul? Alright, in 5 years time kau nampak diri kau as apa dan siapa idol kau sebenarnya, yang what makes you memang benda ni boleh cakap pasal business, it starts with your your dad ke, mungkin benda ni datang dari diri kau, benda ni minat kau, tapi ada tak seseorang yang memang push yourself to whatever you wanted to do today, yang daripada dulu kau nampak dia macam idola kau? Idola aku kan. Aku inspired dengan Niloufar juga sebenarnya. I can see that though. Siapa tak kenal kan? Sebab dia dalam masa yang sama, dia adalah seorang artis, dia juga adalah seorang business woman, right? Lepas tu dia fashion model. Sebab tu macam kita mau sebab aku minat business, tapi aku pun minat ke arah modeling, aku minat ke arah acting kan. So dalam masa yang sama aku nak build together tau benda ni. Tapi perlukan disiplin lah. Disiplin, consistency, betul. Dari segi market, kau buat commercial or anything yang macam even branding diri kau ataupun branding terhadap business kau. Memang kita tahu sekarang ni it's a trend lah, macam to give your product to all the influencers ke apa-apa semua. Yes. Orang kat luar sana yang baru nak start up business, tapi dia tak ada platform yang dia bukan yang macam you and me, or dia bukan yang macam not in this art industry, yang mungkin tak ada kawan-kawan influencer ataupun faham. macam mana aku tahu benda ni sebenarnya siapa yang tak ada engagement yang kuat ni sebenarnya agak susah. Betul, sebab macam kita macam macam mana aku nak buat marketing ni, dah lah aku tak ada duit, macam mana aku nak bayar diorang, kau faham tak? Kadang kan kita nak bayar orang, macam mana kita nak buat story pun mahal kan, kau faham tak? So maknanya kalau maksud aku kan, apa yang jatuh tak jajak ring light. Okay, bagi aku kalau siapa yang aku advise jugalah kepada yang macam baru nak start buat business ke apa kan, kalau boleh adalah yang terbaik, jangan keluar modal dulu. Okay. Sebab bagi aku better kau join any company, kau join dropship dulu ke, agent ke, tapi kau pilih company yang boleh guide kau. Kau faham tak? Jangan pilih company setakat kau join dropship aku, kau buat sale, kau buat sale, kau buat. Kau tak buat, kau tak buat. Kau faham tak? Daripada situ start belajar. Lepas tu kita start belajar dari situ, kita ada dapat duit sedikit demi sedikit kan. Tapi dalam masa yang sama kita belajar macam mana nak closing orang, macam mana kita nak handle barang apa semua kan. So better tapi kena cari company yang boleh handle. Contohnya macam ibarat aku founder, lepas tu contoh ibarat aku ada dropship apa kan, tapi macam every week aku ada buat kelas kan. Aku tanya diorang macam mana diorang punya result, diorang punya pengembangan kan. So kita boleh tolong daripada segi situ, faham tak?
Faham. Tapi kalau bagi macam kau pula, kira dari dulu kau memang ada startup business, macam kau ada join orang lain ke kau memang terus buat business? Aku pernah juga, aku pernah juga join macam jadi agent ke apa, tapi macam dulu kita mencuba, faham tak? Betul. Sebab dalam hidup ni kita kena try doh. Sebab kita tak tahu macam mana apa benda akan jadi dekat kita macam dalam masa 2-3 tahun lagi. Tak try, kita kena try. Memang tak ready. Yes. Apa benda walaupun you fail tapi mesti benda tu ada pengajaran untuk you. Macam contoh kau buat benda ni, kau fail kan. So kau macam okay, lepas ni aku dah takkan buat benda ni dah. Sebab experience tu yang mahal. Betul. Okay, sekarang ni kita tengok mungkin ada orang-orang ke kan yang macam tanya. Ada Q&A tak? Okay, ini mungkin diorang nak kenal kau personally, mungkin kau boleh jawab. Hobby or interest? Hobi aku hobi aku suka main bola. Aku suka Kalau main macam bola. sekarang ni, kau kena main bola dah rumah ke macam mana? Apa? Kalau macam sekarang ni yang kau tak boleh keluar rumah ni, memang kau sakit lah tu. Sakit doh. Aduh sakit doh. Kadang aku workout sikit-sikit je lah kat rumah kan. Boleh buat kita stay fit lah. Betul. Sebab Pisang je tak boleh keluar rumah. Aku tak tahu sampai bila. Dah ni ada game kasi keluar rumah je. Okay, dari interest, okay, macam dari segi interest ni soalan ni, aku rasa macam kalau aku bagi kau 3 yang macam that berlakon, business and YouTube, which is content social media. Kau lebih minat yang mana? Aku tak nak tanya yang mana kau lebih nak buat. Sebab aku tahu yang kau capability untuk kau nak buat tiga-tiga adalah memang boleh. Tapi which one yang kau rasa your heart close the most, yang memang dekat dengan hati kau lah? Susah dah benda ni. Sebab I believe nanti one day kau kena pilih satu tau untuk kau jadi like the mini, you know. People can do everything, man. I know people can do everything. If you're good at everything, you cannot be good at you know. Faham. Apa tadi? YouTube? Business? YouTube, berlakon dengan business. Business. Sebab business ni sebab business long journey tau. Contohnya kalau macam berlakon dengan tak tahu aku macam YouTube aku kena ketepikan sikit lah. Kalau YouTube ni kita boleh dalam masa yang sama kita boleh dapat income juga kan. Contoh kalau macam berlakon ni, kalau YouTube ni dia long journey juga sebab sampai bila-bila kita boleh buat YouTube. Kalau macam berlakon ni kita tak boleh bertahan lama. Contohnya sekarang umur aku 20, mungkin lagi 7-8 tahun mungkin aku dah tak ada dah dekat dalam tu. So macam berlakon ni adalah there's always new talent though. There's always new talent yang you know you compete with other people. Dah macam sekarang ni kan. Sekarang ni macam aku sekarang kan. Lepas tu jadi tahun depan banyak lagi siapa baru yang tak pernah nampak dalam industri tiba ada. Kau faham tak? Betul. Macam tu lah. So diorang tanya kenapa pakai jam kat rumah. Style. Style lah, kenalah style. Nampak? Okay, kenapa Nadir pakai cincin? Betul lah, style lah. Aku tahu sebab apa. Sebab awet dia yang bagi. Jangan macam tu Sah, aku single lah. Oh, awet kau dengar ni kau tahu lah. Sah, kau single lah Sah? Saya single lah. Aisyah single Saya single not available. Okay aku tanya dia banyak soalan kat kau. Laki audio ada nice. Siapa punya audio sebenarnya? Aku rasa aku punya audio tapi dekat phone kau, faham tak? Okay Sah, aku bagi soalan yang macam we're both in this industry, so mungkin kau boleh cakap serba sedikit lah pasal insecurity. Sebab insecure Give some advice about kalau setengah orang tu you know dia kan tak ada confidence. Malu kan? Malu ataupun pemalu tu I believe it's a sifat lah. So sifat pemalu tu bagus. Tapi dia kalau you malu sangat you will lose opportunity. Betul. Itu benda sangat betul. Itu betul kan. So benda ni macam it starts with yourself and betul. Of course kau nak jadi confident ni kau kena jadi diri kau. And at the same time kau kena surround yourself with positive people. Yes, betul. Sebenarnya kita
apa yang kita boleh buat kan, kalau kita macam kita ada benda macam insecure benda-benda ni kan, sebenarnya diri kita tau. Diri kita sebab kita kena pecahkan benda tu, kita kena start daripada slow. Contohnya macam kita boleh start daripada cakap depan cermin, cakap dengan orang. Sebab kadang macam ada orang ni nak bercakap dengan orang pun dia orang malu, faham tak? So bagi aku apa yang kita boleh buat, kita kena lawan dengan benda tu. Sebab kalau contohnya kalau macam aku dulu kan, macam dulu pun aku ada macam perasaan malu bila nak bercakap apa semua kan. Lepas tu macam mana kau boleh lawan perasaan tu ah? Is it, aku rasa sebab kawan pun main peranan. Kawan, betul. Betul. Macam bila kawan kau yang jenis yang very outspoken, very macam friend, kau pun takut tau. Betul. Kadang macam kadang kita akan terasa macam malu macam kawan aku boleh bercakap, takkan tiba contohnya macam tiba korang semua naik stage kan, tiba macam kawan suruh cakap kan, aku tak nak cakap kan. Bila kau dah lawan, walaupun kau cakap sikit macam hi apa-apa sikit kan, kau punya confidence level akan naik bro. Betul bro. Itu betul sebab I believe kalau orang tu dia very outspoken, dia lepak dengan orang yang tak cakap, dia pun jadi tak cakap. Betul dah. Serius. Okay. Jom kita sembang pasal challenges and apa mistake yang kau pernah buat and macam mana kau overcome benda tu. Kau ada tak yang throughout your whole journey dah 20 tahun kau hidup, aku rasa mungkin dapat SPM sampailah hari ni, apa yang kau sekarang ni is not easy. Tak semua orang easy. boleh dapat apa, it's not easy man, and bukan semua orang boleh jadi apa yang kau ada hari ni. And apa yang mistake, yang challenges yang kau rasa kau pernah macam tiba-tiba kau down gila weh, hidup kau terus macam like literally down, lepas tu kau push back up. Ada tak yang fresh in the mind yang kau rasa kau boleh cerita? Ada lah. Macam dalam business juga, sebab aku sebelum ni aku bukan aku ada business macam aku before ni aku buat banyak business juga tau. Aku try ni, benda ni mengeluarkan modal. Kau faham tak? So aku rasa benda ni macam aku rasa benda ni sebenarnya bukan apa soalan tadi aku lupa lah. Apa yang kau throughout your whole journey? Okay. Macam apa ni, sebenarnya dalam business aku banyak buat mistake sebenarnya. Macam aku cakap tadi lah, sebenarnya bukan kalau kita mempunyai follower yang banyak kita boleh membuat bisnes. So apa pendapat aku, walaupun kau punya follower yang banyak, kita perlukan ilmu. Ilmu kena pergi kelas, kena pergi berjumpa dengan orang, kau dapat knowledge sikit. Sebab macam before ni aku rasa aku ada branding diri sendiri, aku buat ni padu, aku buat ni meletup. Takkan bro, benda ni boleh meletup sekejap ke? Tak sampai sebulan pun kau dah for a long time kau kena ada consistency lah. Aku rasa consistency lah. Kalau kau macam kau just nak buat for one time, it's easy. Kalau dalam mindset kau memang kau cakap, aku nak berniaga, aku nak bagi hari ni dan untuk event ni saja, lepas tu dah close. Itu senang. Tapi kalau kau nak buat betul-betul branding tu, semua orang tahu branding tu memang ada dekat every event, kau nak every part of your store, itu susah bro. Kau tahu macam sekarang aku tengah kuatkan branding aku every event aku pergi Johor, aku pergi Perak. Lepas tu kau tengok macam dulu kan aku tengah busy shoot dengan Chandelier kan. Kau bayangkan aku daripada Johor, kau bayangkan event Jumaat, Sabtu, Ahad. Hari Khamis aku ada shoot. Jumaat tu ada event. So maknanya habis je shoot tu, kadang macam aku tak nak ada staff aku je, aku nak kena ada aku kak. Aku suka benda tu, aku nak fight dengan benda tu juga, kau faham tak? So aku daripada Johor pergi ke aku daripada Perak ke Johor weh. Kau bayangkan jauh gila Perak ke Johor, nak berapa jam kau tengok? 7 jam weh, 8 jam. Jauh bro, gila. Kalau kau nak mesti ada jalan. Nak mesti ada jalan bro. Mesti ada jalan. Kalau kau nak mesti ada jalan. Aku habis je event tu malam. Besok pagi aku dah shoot. Dah lah time tu aku tak bawa PA. Lagi mampus aku. Tapi kau pergi tak Aku lawan kak. Sampai set lambat sikit buat alasan lah. Hendak 1000 apa? Daya, tak nak 1000 dalih. Tak nak 1000 dalih. Betul. Itulah. Okay, I think there's a lot of things lah yang hari ni kau dah share dengan orang semua kan. Kau ada any advice or any apa yang
to the people yang support kau from the start. Okay lah, cakap sikit Apa kau nak cakap apa? to all my fans juga lah kan. Sebab tak ada diorang, tak adalah aku kat sini. Betul. So, I just nak ucap thank you so much lah. Sebab selama ni support Aisyah. Walaupun sebab dulu IG aku pernah kena hack bro. Serius tak? IG aku pernah kena hack tapi dalam masa 2 minggu aku dapat balik. Oh, Tapi time tu aku punya engagement drop gila. Dalam 30-40 ribu baru aku hilang. Time tu sakit weh sebab time tu memang aku ada nangis seorang-seorang juga. Aku sedih lah sebab IG ni merupakan IG is very very important doh aku rasa. Yeah, untuk no. influencer untuk you know yang kita yang ada dalam industri seni ni, media social is Number one. very important, and benda ni adalah engagement to all the people nak tengok kau macam mana. Apa Ya, yang betul. kau Dia- involve macam mana. Dia apa-apa pun apa IG kau. Betul tak? Jumpa ada IG tak bro? Dia IG, dia tak minta Facebook. Facebook jarang. yang, Orang tua yang main. 2 minggu tu memang kau tak main Instagram lah. Memang 2 minggu tu aku fikir macam mana aku nak buat balik. Sebab punca dia abang aku dia ada problem sikit kan. Lepas tu aku nak buat balik, aku try email Instagram. Kau bayangkan Instagram, dia bukan reply pun berapa juta orang DM email orang setiap hari kan. So aku fikir macam mana and at one time tiba macam abang aku dia hack balik, aku tak tahu macam mana. Pasal abang aku dia macam dia ada belajar sikit pasal ni. Dapat balik weh. Aku macam happy ke dah lah esok tu raya. Sakit ke lepas tu gambar aku semua hilang. Apa perasaan kau doh? ya doh. Follow aku nak dekat 200. Kalau aku macam oh shit man. There's a lot to to take in. Betul sebab kita nak start pada mula balik sakit weh. Memang susah. Banyak pengalaman, experience kita yang dah Sebab lalui. nak dapat yang banyak tu pun tak senang. Betul. Kita dah kena Kalau senang kita tak sakit. betul lah. Betul. Kalau tak senang kau Kalau senang sakit. kau pun rasa macam okay tak apa lah, benda ni hilang aku buat balik. Tapi sebab kau tahu benda ni hilang, kau nak buat balik tu yang susah. Susah gila weh. Okay. Dengan aku nak hadap macam aku pernah kena kecam kan. Nak kena hadap aku pernah kecewa, aku pernah gembira. Benda tu ada kenangan yang manis tau. Pahit semua ada kat situ. Nak start balik benda tu sakit weh. Damn. There's a lot to take in. Tengok sebelah ni. There's a few okay, sebelum kau berlakon Chandelier, Sebelum berlakon atau memang from zero atau memang involved in theatre, I tak dengar. Okay, before ni pun I tak pernah dekat sekolah pun aku tak pernah join any theatre, any berlakon ke apa, aku tak pernah langsung. sebelum kau cakap, aku rasa aku ada tengok this one scene lah yang mak aku tengok cerita tu. So I see this one scene. Kau punya lakonan bagus juga loh. Okay. Aku bukan just because of aku ada dengan kau sekarang ni. Aku rasa benda tu macam kalau kau polish lagi, like every time kau buat lagi, lagi jauh. Kau bayangkan itu my first drama. So macam aku tak expect aku boleh dapat, aku pegang watak jahat. Watak tu memang besar. Kira macam dekat set aku macam, dekat set ni sebenarnya bukan senang tau. Kau nak mental kena jaga bro. Mental kau kena kuat gila. Sebab diorang akan push kau. Kadang diorang macam, apa benda kau ni dek? Kau buat lah betul-betul. Apa benda kau berlakon macam ni? Kau faham tak? So macam tiba kalau macam bila dia marah tu, kita akan rasa macam tak boleh jadi ni, aku buat tutur kak. Tiba bila dia marah tu, kita keluar kita punya yang terbaik. Kau faham tak? Betul. Tapi benda tu susah sebenarnya. Kau nak pecahkan benda tu susah weh. Kadang dia perasaan malu, dia kena orang push kau gila. Dia bukan orang push kau kan, dia kena ada orang hentak kau sekali. Macam pop sekali dia bagi kau. Betul. Aisyah Khalid betul. macam So, Edward Cullen, Twilight Saga. Siapa tu? Aku tak tahu. Aisyah kau tengok ni. So Sah? macam siapa tu? 99% Lucky Fighters broken. Guys, I memang betul-betul single guys. Don't worry. Aisyah main-main je. Yeah. Aisyah buat lawak. Aisyah main je. Okay, lepas tadi orang tanya kan macam apa aku start dari mana. Memang I start from zero. I tak pernah join any theatre kat sekolah ke apa, walaupun I dapat. Tapi macam dulu kan kita ada macam perasaan malu. Tapi apa yang membina aku yakin adalah social media juga. Macam kita selalu buat story tu pun kita boleh build confidence kita tau.
Sebenarnya kalau kita nak tahu kita bercakap depan kamera. Sebab benda tu adalah engagement kau dengan diri kau. Macam mana kau nak evaluate diri kau, lepas tu kau tengok diri kau sendiri. Betul. So macam dari situ kita start macam kita buat video dengan orang pick up line ke apa kan. Benda tu buat kita macam okay, you boleh nak buat video jap. So macam lagi satu aku rasa comments. Betul. Comment from people. Even the people yang tak kenal kau langsung tapi komen tu dia cakap macam like, oh you doing great, kau bagus ni. Benda tu boleh buat kau rasa lagi macam you wanted to do more. Confident, betul. Sebab tu orang cakap kita kena sentiasa berada di dalam posisi macam ada orang kecam, ignore. Biar je apa dia kecam tu. Sebab orang yang kecam kita ni sebenarnya dia nak jadi macam kita. Betul? The people who talk about you Itulah. are already behind you, my friend. Don't worry about that. Serius lah. Siapa-siapa yang cakap buruk pasal kau, dia memang dah dekat belakang kau lah. So tak payah nak apa, nak fikirkan lah. Just do it. Betul. Okay, Syah. Yes. Untuk YouTube lepas ni, kau ada new content or anything? Mungkin ada orang yang tengok ni tengah tunggu content Okay. kau buat So, ASMR. my next video insyaAllah pada hari ni hari apa? Sabtu Maybe next video hari Selasa atau Rabu ni I buat prank call. So korang nak tengok I prank Syafiqan, Mimi Lana semua korang boleh tengok. Faham. Kelakar gila aku prank diorang. Sumpah Kau dah buat dah? Dah buat dah. Okay. So nanti korang boleh tengok, okay? Sure. So guys, aku akan every week aku akan post kat YouTube aku sebab aku nak kuatkan engagement tu. Selagi tak kuat, selagi tu aku tak stop benda ni. Kau faham tak? So to all out there, kalau you nak buat something, buat benda tu buat sampai jadi proof to your family. Kadang macam family kita macam tak percaya kita kan. Tapi kita kena buktikan dia orang something. Bila kita dah dapat something tu mungkin dia macam dia akan buka mata sikit. So buat sampai habis. InsyaAllah boleh berjaya sama-sama. Alhamdulillah. Amin. Okay, aku harap kau champion tu Hidung Raja. InsyaAllah. Aku betul. yang apa aku boleh buat je dosa. Buat yang terbaik tu. Kau ada tengok ke yang a few episode? Aku tak ada tengok tapi aku nak tengok kat rumah aku tak ada TV tu. Kadang aku nak tengok aku letak YouTube balik. Sekejap lagi aku nak tengok. Faham? Okay. It's okay.